Assalamualaikum dan salam syaraku sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita tengah hari ini, substesen tenaga elektrik terbaru di Tondong menjadi stesen pertama dilengkapi dengan teknologi static synchronous compensator STATCOM. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi berkata, STATCOM akan membolehkan substesen itu menyediakan sokongan voltan dinamik kepada grid utama terutamanya sistem grid Kuching bagi meningkatkan kestabilan grid sekaligus membekalkan elektrik secara konsisten. Katanya penggunaan STATCOM adalah selari dengan usaha bersepadu Kerajaan Sarawak bersama Sarawak Energy Berhad untuk menggunakan teknologi moden bagi menguatkan lagi sistem grid yang sedia ada. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja di substesen baru Tondong di daerah Bawuk pada Khamis. Menurut beliau, substesen berkenaan telah beroperasi pada 18 Februari lepas, manakala kemudahan STATCOM pula dijangka beroperasi mulai Disember depan. Tambah Datuk Julahi, substesen Tondong adalah aspek penting dalam pelaksanaan transmisi tulang belakang 500 kV di Sarawak yang kini dalam fasa terakhir kerja-kerja penyambungan talian penghantaran elektrik. Beliau menjelaskan substesen tersebut mampu memenuhi keperluan bekalan elektrik di Kuching yang semakin meningkat dan juga untuk menampung peningkatan kapasiti pada masa depan. Beralih ke perkembangan sukan, barisan pemain Sarawak United FC SUFC dituntut agar memberikan dedikasi penuh dalam kempen Liga Super 2022 yang disingkapkan tirainya pada Jumaat. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pemain SUFC tidak kira tempatan mahupun import menggalas tanggungjawab besar bukan sahaja membawa nama pasukan itu, malah nama Sarawak di pentas berprestij tersebut. Katanya penting untuk setiap pemain SUFC menyimpan semangat memenangi setiap perlawanan yang diharungi nanti. Dan saya percaya juga pemain-pemain yang akan mewakili Sarawak United FC ini, di bahu mereka tahu bahawa mereka bukannya sahaja bermain untuk satu klub, tapi mereka bermain untuk mewakili seluruh negeri Sarawak. Sama ada mereka adalah rakyat Dati Sarawak, sama ada mereka yang datang daripada Semenanjung Malaysia mewakili Sarawak FC, ataupun mereka daripada negara-negara lain, pemain-pemain import. Harapan kita adalah semangat itu sama, semangat juang untuk memenangi tiap-tiap perlawanan yang dimainkan oleh mereka itu sentiasa berkobar-kobar dalam hati sanubari mereka. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran jersey pasukan SUFC 2022 di Kuching pada Khamis. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan turut menggesak penyokong tempatan untuk memberikan sokongan padu kepada SUFC pada aksi pertama menentang Kedah Darul Aman FC di Stadium Negeri Petrajaya pada Jumaat. Tambah beliau, kementeriannya akan terus menyokong dan membantu SUFC sepanjang penyertaan mereka dalam kempen Liga Super pada tahun ini. Tambah beliau, kementeriannya akan terus menyokong dan membantu SUFC sepanjang penyertaan mereka dalam kempen Liga Malaysia pada tahun ini. Untuk rekod, pasukan SUFC 2022 diperkuatkan dengan kehadiran dua pemain import baru iaitu penyerang kelahiran Ivory Coast Francis Kon dan pemain tengah dari Kemboja Kok Boris. Laporan berikutnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri bercadang membina Hospital Medan Separuh Kekal sebagai persiapan awal menghadapi kemungkinan melonjaknya kes COVID-19 pada masa akan datang. Menteri Bertanggungjawab bagi JPBB Miri, Datuk Sri Lee Kim Shin, cadangan itu bertujuan mengurangkan masalah kesesakan yang mungkin dihadapi Hospital Miri. Kerajaan Sarawak dengan kerjasama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah merancang penubuhan Hospital Medan Miri yang mempunyai kapasiti 100 katil di kawasan Hospital Miri, memandangkan Hospital Miri adalah referral hospital untuk Limbang, Lawas dan Marudi serta baru-baru ini kes positif COVID-19 makin meningkat.
Katanya menerusi kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat dan mengadakan lawatan tapak pembinaan Hospital Medan Miri pada Khamis. Jelas Menteri Pengangkutan Sarawak itu, Hospital Medan Miri ini akan memberikan kemudahan kepada pihak hospital untuk memantau situasi pesakit COVID-19 khasnya kategori 3 dan kategori 4 dan mengasingkan ward pesakit COVID-19 dan pesakit biasa. Ketika ini, penubuhan Hospital Medan sedang menunggu kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk tindakan yang seterusnya. Berita seterusnya mengenai Tasik Biru yang kini menjadi tumpuan destinasi pelancongan domestik di Bau. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin memberitahu keutamaan harus diberikan kepada kemudahan terutamanya untuk pelancong yang berkunjung ke tempat berkenaan. Now, Bau here, Tasik Biru, is a tourism area, tourism destination, and therefore top priority must be given to the facilities here, especially to cater for the tourists. You must have enough parking lots for tourist buses, for our domestic tourists who are driving here, and also you must have you must always look into the safety of the facilities. Especially when you get in a lake like this, the lake is very deep, 100 meters deep, and therefore we must always give priority to our safety. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program sesi taklimat Pelan Utama Pembangunan Tasik Biru Resort City Bau, anjuran Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Datuk Sri Lee menambah keselamatan kemudahan turut diberikan perhatian bagi Tasik sedalam 100 meter tersebut. Jelasnya, pemasangan pontun telah dilaksanakan untuk keselamatan penggunaan bot di sekitar Tasik berdasarkan piawaian minimum bagi mencapai standard antarabangsa. The pontoon must be done according to international standard, because when tourists come here from other countries, they always compare our standard with the standard. Therefore, I think we have to achieve that minimum standards so that they won't complain. Otherwise, they say, oh, the people here don't comply with safety measures. So that's why we would like to see that safety measures are complied with. And that's why our Sarawak Rivers Board today came in and put 5 marker buoys here for the safety of those using the boats flying around the lake area. And also the pontoon area. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Jinab, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak Datuk Baklan Banyik, Pengurusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Dr. Muni Suhaili, Pegawai Daerah Bau Anilia Siam. Manakala itu, program Sama Ceramah 2022 syarahan Rosli Dobi dan Rukun 13 merupakan inisiatif Yayasan Budaya Melayu Sarawak YBMS dalam menyampaikan mesej penting berkaitan sejarah Ibu Pertiwi. Menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Ekonomi dan Pelaburan, Datuk Norodin Majais, Rosli Dobi merupakan pejuang negeri yang mempertahankan martabat nusa dan bangsa daripada belenggu kuasa asing. Justru ujarnya, program Sama Ceramah adalah bertepatan untuk memperingati kisah perjuangan Rosli Dobi selain menjadi contoh kepada generasi muda. Maka sewajarnya semangat dan kisah perjuangan Rosli Dobi dan Rukun 13 dihayati dan dijadikan contoh yang paling utuh untuk membentukkan akhlak, pribadi dan jati diri generasi muda kita sekarang dan masa akan datang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, masyarakat Melayu Sarawak hari ini khasnya dan seluruh rakyat kita di Sarawak amnya telah melalui cabaran yang cukup detil. Tidak dapat dinafikan beberapa perkara yang berlaku di sekeliling kita telah coba menginjak hak-hak dan sensitiviti umat Islam khususnya dan rakyat Melayu aman.
Beliau berkata demikian semasa mewakili pengurusi Yayasan Budaya Melayu Sarawak, Dato' Amawang Tengah Ali Hassan berucap dalam Majlis Sama Ceramah 2022 pada Khamis. Tambah Dato' Nuruddin, perjuangan Rosli Dobi harus diterapkan pada masyarakat terutamanya untuk memperjuangkan hak-hak Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Begitu juga beberapa perkara yang berkaitan dengan hak-hak Sarawak yang termaktub dalam Malaysia Agreement 63 yang masih lagi menjadi keutamaan kepada perjuangan pimpinan negeri kita dalam mencorak arah dan masa depan negeri dan masa depan generasi muda kita masa akan datang. Maka mempelajari serta memahami sejarah ini akan memperkuatkan akar jati diri kita. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 1,206 kes positif baru COVID-19 pada Khamis dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 263,623 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataan media pada Khamis memaklumkan daripada jumlah tersebut 424 kes adalah dalam kategori 1, 778 kes kategori 2, 3 kes kategori 3 dan 1 kes kategori 5. Sementara itu, terdapat 36 daerah melaporkan kes baru seperti yang tertera. Dalam kenyataan media yang sama, turut dilaporkan satu kematian baru pada 23 Februari 2022 di Sibu melibatkan seorang lelaki berumur 35 tahun. Manakala satu kluster baru turut dilaporkan iaitu kluster Lorong Cahaya Maju Kuching yang melibatkan kluster komuniti. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan video pesanan dari Duta PIC Kit, Upin dan Ipin mengenai program imunisasi COVID-19 kanak-kanak. Salam UKAS. Bye. Jom. Sudah. Dah cucu. Tak rasa sakit pun. Aku pula. Dah. Alah, betul tak sakit. Kawan-kawan, jom ambil vaksin PIC Kids sekarang untuk selamat daripada COVID-19. Syabas. Lindung diri, lindung kanak-kanak, lindung semua.